الحمد لله الذي تكفل بحفظ هذا الدين الذي أوحاه وأنزله على قلب النبي الأمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menjamin kelanggengan agama ini melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala man adda al-amanah وأحكم نقلها إلى من بعده من آله وأصحابه فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأدخلنا في زمرتهم واجعلنا منهم. Dan salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya hukum-hukumnya, dan Allah Ta'ala kuatkan agama ini dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tercurahkan kepada segenap keluarga dan para sahabat dan pengikut beliau. أما بعد فقد اجتمعنا في هذا الحول لا نعظم أشخاصا ولا ذواتا محددة، إنما نعظم جزءا من ميراث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم والهم الذي حمله في الأمة فتنقل فيهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menghadirkan kita di dalam haul ini, yang mana kita bukan hanya sekedar mengagungkan seorang individu manusia biasa, akan tetapi merupakan bentuk pengagungan kita kepada agama dan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diemban oleh beliau dan diwariskannya oleh beliau, serta beliau wariskan kepada generasi berikutnya sebagaimana beliau dapatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pewaris-pewarisnya hingga zaman ini. فصورة الجمع واسمه حولية الحبيب حسن بن أحمد بهارون وذكرى زوجته الحبابة خديجة، لكن حقيقته تعظيم وتمجيد وتكريم ميراث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، فهو احتفال برسول الله في حقيقته ومعناه. Fisik atau zahir dari acara ini adalah perayaan haul Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wal Hubabah Khadijah Al-Hindwan. Akan tetapi pada hakikatnya ini adalah bentuk ta'zim kita kepada warisan yang diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat ini. لأن هذه المحبة لهم في القلوب وهذا التعظيم لم يكن ليحصل لولا أنهم اشتغلوا بخدمة دين هذا النبي وشريعته وبذلوا من أجلها وعملوا على نشرها، فجزاء ذلك وضع الله لهم هذه المحبة في القلوب وجعل ذكرهم باقيا في من بعدهم. Sebab kecintaan yang Allah Ta'ala jadikan di dalam hati kita sekalian dan hati manusia terhadap beliau ini adalah tidak akan terjadi melainkan dikarenakan khidmat yang beliau kedepankan, yang beliau persembahkan untuk syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan berkat khidmah tersebut Allah Ta'ala langgengkan kecintaan untuk beliau di dalam hati umat ini dan hati kita sekalian. وفي هذا تعليم لنا أن قيمة كل واحد منا بقيمة ما يشتغل به وبقيمة ما يعمله، وقديما قالوا قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya kadar dari setiap manusia adalah sesuai dari apa yang dia kedepankan, yang dia berikan manfaat kepada umat ini. Dan dahulu dikatakan bahwasanya kadar setiap insan adalah tergantung dari kepandaian dia di dalam mengedepankan khidmah dan kebaikan dan manfaat bagi umat dan masyarakat. قد استمعنا وإياكم إلى الكلمة الجامعة المانعة للسيد الحبيب عبد الله بن محمد بهارون حول أهمية القدوة وسنة الله تعالى في أن جعل للخليقة قدوة يقتدون بهم، وواجب أن نحكم القدوة الصالحة في أنفسنا وذواتنا وأهلينا ومجتمعنا. Barusan kita mendengarkan ucapan dan penyampaian dari Al-Habib Abdullah Baharun yang mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita memiliki sosok yang kita teladani, yang kita contoh, yang kita tiru sebagai rujukan kita, dan umat sangat perlu akan hal yang demikian, dan ini adalah sebuah kewajiban bagi kita mencari qudwah dan teladan yang benar. الشخص الصالح المنور إذا علقنا به قلوب الأولاد والأبناء يسري إليه نوره ولو بعد حين ولو بعد زمن ولو بعد مدة بعيدة لسر الإرث الذي يحمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Sebab ketahuilah bahwasanya setiap orang, setiap keturunan daripada orang yang saleh, Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada dia itu manakala dia meneladani daripada pendahulunya yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia ikuti, dia teladani, maka keberkahan dan nur daripada para pendahulunya yang saleh pun juga akan mengalir pada diri anak keturunan dan murid-murid mereka. Walaupun telah berlalu masa yang demikian lama, tetap nggak bakalan putus anugerah itu kalau kita contoh dan teladani. وأحكي عن نفسي مثلا لما كنت صغيرا في تريم جاء هذا الحبيب حسن لزيارة الحبيب مشهور والحبيب سالم ورباط تريم والوالد، فأخذني والدي إليه وكنت أقرأ في الرسالة الجامعة في أواخرها وختمت عنده، فأنا لم أنسى صورته وشكله منذ أن كنت صغير لما علق والدي قلبي به وأمرني أن أقرأ الفاتحة عنده وأن أتبرك به، بقيت صورته عالقة في ذهني، فكان هذا من أثر التربية وتعليق القلب بالقدوة الصالحة. Saya teringat dahulu sebagai contoh juga waktu saya kecil. Saya ingat waktu saya kecil datang Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun ke kota Tarim, berjumpa dengan paman saya Al-Habib Ali Al-Masyhur dan juga dengan ayah saya Al-Habib Umar dan segenap para ulama dan para masyayikh di Tarim. Kemudian ayah saya Al-Habib Umar memerintahkan kepada saya, yang saat itu saya masih sangat kecil sekali, diperintahkan untuk membaca kitab Risalatul Jami'ah, dan saya membaca dari bagian akhirnya hingga saya menghatamkan kitab tersebut di hadapan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dengan mengambil berkah dan sanad keilmuan daripada beliau. Dan sejak saat itu pun saya ingat bagaimana wajah beliau, bagaimana perangai beliau, dan gak terlupakan di dalam benak saya. Sebab dari kecil hati saya dikaitkan untuk cinta dan mengidolakan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. ولأن القدوة منه رضي الله تعالى عنه فيما فعل في أبنائه، فهؤلاء أولاده اثنين منهم إلى عند الحبيب زين، واحد إلى عند الحبيب سالم، واحد منهم إلى عند والدي. لماذا؟ لكي يعلم الخلق إذا أردتم النشأ أن يبقى صالح والسر يسري في من بعدكم فاربطوا أبناءكم وذرياتكم بالأخيار والصالحين في مجتمعكم وبلادكم. Dan juga kita diberikan contoh oleh Al-Habib Hasan Baharun bagaimana menanamkan kecintaan kepada orang-orang besar, bagaimana beliau mendidik anak-anaknya dengan mengikat hati anak-anak tersebut. Dikirim dua dari antara mereka untuk belajar kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dan juga kepada Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, dan juga salah seorang mereka belajar kepada Al-Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, terkoneksi dengan orang-orang mulia dan orang-orang besar. ولم يكتفي بأولاده فقد كان همزة وصل لإرسال الطلاب إلى مكة المكرمة عند السيد المالكي، وإلى المدينة عند الحبيب زين، وإلى رباط تريم، وإلى دار المصطفى، وحريص في ترغيب من يقدر على ترغيبه في الذهاب إليهم لكي ينتشر الاقتداء بالصالحين والتعلق بهم في المجتمع. Dan beliau tidak merasa cukup hanya dengan anak-anaknya saja, akan tetapi beliau mengirim murid-murid beliau untuk belajar kepada Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, wal Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, dan juga belajar di Rubat Tarim dan belajar di Darul Mustafa. وكان له دور كبير في تشجيع الوالد على تأسيس دار المصطفى وتشجيع القائمين على تأسيس كلية الشريعة بتريم آنذاك في إقامتها وحثهم وتأييدهم وتشجيعهم ودعمهم ومساندتهم بما يقدر لكي يكون مساهما في نفع الأمة بما يترتب على نشر هذه العلوم وإظهار القدوات الصالحة. Dan kepedulian beliau pun bukan hanya sekedar mengirim murid-murid ke Darul Mustafa ataupun juga ke Kuliah Syariah, akan tetapi juga di dalam masa awal-awal pembinaan daripada kedua institusi ini beliau memiliki andil yang sangat besar di dalam pengiriman, di dalam saran, dan di dalam bantuan yang beliau berikan kepada terwujudnya ta'sis daripada institusi besar ini. وهذا من النفع المتعدي الذي يبقى أثره ونفعه له، فكل ما ترتب على أعمال وأفعال أولاده وطلابه الذين أرسلهم لطلب العلم من خير وبركة فهو يجري في صحيفته باقيا إلى يوم الدين. Dan ini bukan hanya sekedar manfaat yang sedikit yang beliau berikan, tetapi merupakan manfaat yang berkelanjutan yang beliau berikan kepada umat ini dengan mengirim murid-murid beliau dan juga generasi setelahnya hingga berkelanjutan di dalam memberikan manfaat kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهناك جانب مهم في حياة السيد الحبيب حسن بن أحمد باهرون ينبغي أن يهتم به طلاب العلم وأن يجعلوا له نصيبا من الاهتمام والتركيز في حياتهم.
Dan juga ada sebuah poin penting juga daripada kehidupan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang sepatutnya menjadi pelajaran terutama bagi para santri, bagi para penuntut ilmu dan dai untuk mengambil pelajaran yang agung ini. وهو أنه كان شخص مرتب منظم لا يقبل العمل العشوائي ويحاول أن تسير الأمور بانتظام ورتابة في ترتيب الهيئة، في ترتيب الوقت، في تنظيم العمل، في الالتزام بالموعد، قدوة في ذلك. وهذه صفة إذا تصف بها العالم تضاعف النفع به. Dan salah sifat tersebut yang dominan dari beliau bahwasanya bagaimana beliau orang yang pandai di dalam memanage waktunya, mengatur kegiatannya, bagaimana mengatur murid-muridnya dan institusi yang beliau pimpin tersebut. Dan nggak ada di dalam kegiatan gerakan yang beliau lakukan itu gerakan acak atau sembarang atau semberawut. Beliau nggak suka dengan begituan, tetapi ingin semuanya serba teratur, tertib dan rapi. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting untuk setiap alim, setiap santri, setiap dai bersifat dengan sifat tersebut sehingga bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada umat. وقد كنت معه في السيارة وأنا صغير حفظت منه أبيات قد سمعتها من أبي في هذا المعنى. يقول ناظمها: وكل من يرتب متاعه لا يتعب وكل شيء عنده في موضع أعده متى يحج إليه يجده في يديه حسن نظام العمل يضمن نيل الأمل. Waktu saya kecil satu mobil dengan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun bersama ayahanda saya Al-Habib Umar, dan saya hafal dari beliau sebuah bait syair sebagaimana juga saya pernah mendengar dari ayah saya juga, yang mana makna daripada bait syair tersebut: setiap orang yang bisa menata barang-barangnya dengan baik, maka kapan dia memerlukan barang tersebut dia bakal temukan, gak bakal hilang atau berceceran kemana-mana. Begitu juga orang yang pandai di dalam menata hidupnya, menata waktunya, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan manfaat yang maksimal. فنسأل الله تعالى أن يبارك في الجمع والحاضرين فيه وفي أولاد هذا الحبيب وفي بناته وفي القائمين على التدريس في هذا المعهد المبارك وفي فروعه وأن يضاعف النفع والانتفاع بهم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam warisan yang ditinggalkan oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, terutama anak-anak beliau, putra-putri beliau, anak cucu mantu beliau, dan para santri beliau dan para guru-guru, dan juga daripada Darul Ghawad Dakwah ini Allah taala berikan keberkahan dan manfaat yang luas, penerang insyaallah bagi dunia. وما كان لمثلي أن أتكلم في هذا المجلس بحضور الحبايب والعلماء. Dan sesungguhnya saya tidak layak untuk berbicara di dalam forum yang mulia ini di hadirat para habaib dan para ulama yang mulia. لكن امتثال الأمر ولكي يبلغكم ما كلفت به من تبليغ السلام من سيد الوالد فهو يسلم عليكم أجمعين. Namun semata-mata berdirinya saya adalah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan kepada saya dan juga untuk menyampaikan salam dari ayahanda Al-Habib Umar kepada semua yang hadir di tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.